Hai semua, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. So, awak masih lagi bersama eTution dan juga awak masih bersama saya Mr. Ahmad, tutor korang untuk additional mathematics ataupun matematik tambahan. Okay, so class, our video for today it's more to kita masuk a new subtopic. Subtopik itu kita panggil identiti asas. Okay, nampak macam simple je sebenarnya topik ni sebab dia hanya melibatkan 3 formula je. Tapi saya just nak bagi heads up kat korang. Ini adalah the second last subtopic before we end our trigonometry class. So after this we have the last subtopic, betul? Okay, these two last subtopic selalunya student dia tak minat sangat sebab dia kompleks sedikit. Dia melibatkan banyak formula dan formula itu awak kena derive ataupun awak kena you have to be creative untuk dapatkan jawapan. Okey, saya akan tunjukkan awak selepas ini, tapi saya just nak bagi tahu this subtopic identiti asas dia banyak soalan yang melibatkan tolong buktikan your left hand side is same as the right hand side and vice versa lah. So hari ini saya akan share dengan korang the basic of kita panggil identity asas. Okay, so right, let's go class. So what is identity asas? Okay, identity asas ni dia dekat universiti, siapa yang minat nak jadi engineering ke atau nak jadi mathematician ke, korang akan pergi balik dekat identity asas ni. Tapi dia lebih kompleks, dia lebih kepada macam mana awak nak dapatkan equation tersebut. So kalau awak lihat di depan, hanya ada 3 equation saja. Tapi untuk level korang ni, apa yang korang perlu buat adalah korang perlu ingat saja formula ni. So kita pergi satu persatu, dan dalam topik ni is actually saya nak explain is terlalu pendek sebab teori dia hanya explain pasal kita panggil formula, and then kita akan terus pergi kepada example untuk pemahaman yang lebih. So kembali balik kepada kita punya formula, kita ada 3 formula yang awak kena ingat. The first one is cos kuasa 2 theta tambah sin kuasa theta sama dengan 1. Alright, then yang kedua pula 1 tambah tan kuasa 2 theta sama dengan sec kuasa 2 theta. Ketiga, cot kuasa 2 theta tambah 1 sama dengan cosec kuasa 2 cosec squared theta. Okay, so ini je. Ini dalam identiti asas 3 ni je yang kita akan pakai. So sebab korang tak biasa lagi, so saya akan letak exercise saya sebelah kiri awak bersebelahan dengan formula supaya kita boleh refer from time to time. So we going to go to a few set of question for your understanding. So class, let's go to our first example, which is on your right side. Let's go. Okey, saya bacakan soalan untuk korang. Buktikan identiti trigonometri. Saya dah cakap dah, saya dah bagi warning tadi, betul? Untuk soalan yang melibatkan identiti asas, dia akan melibatkan proof atau buktikan. So, this is one of it. Kita pergi. Dia bagi awak cos A tambah sin A kuasa 2 tambah cos A tolak sin A kuasa 2. Sama dengan 2. Okey, dia ada sama dengan you have on your right side, you have on your left side. Okey, student, my beloved student, untuk korang settlekan soalan yang melibatkan identiti asas ni, dia suruh awak buktikan either the equation on your left side is the same on your right side. The tip is, apa yang korang perlu buat adalah korang perlu ambil equation yang panjang untuk awak buktikan dengan yang pendek. Okey, saya ulang balik takut korang confused. Okey, kalau left hand side korang lebih panjang daripada your right hand side, awak kena buat jalan kerja melibatkan left hand side dan buktikan dia right hand side adalah sama. So kalau macam tu, kita akan ambil our left hand side first. Sekarang saya nak buktikan our left hand side ni macam mana jalan kerja dia adalah simple. Kalau nampak kurungan, kembangkan, settle. Kembangkan saja. So kita ambil satu persatu dulu. First kita ambil cos A tambah sin A kuasa 2. Kita kembangkan dia macam quadratic equation. So apabila saya kembangkan macam quadratic equation,
my tips to you guys is, siapa yang tak biasa lagi nak kembangkan persamaan kuadratik, kuasa 2 ini awak kuasakan dengan cos A dan sin A. So, saya akan dapat cos squared A plus, saya jauhkan sikit, plus sin squared A. Okey, apa yang berada di tengah ini adalah dua kuasa ni awak darabkan kat dalam, jadi 2 cos A. 2 cos A darab dengan sin A, awak akan dapat 2 cos A sin A. Okay, that is the fastest way lah. So if let's say korang tak biasa lagi, korang kembangkan macam biasa, darab dalam. Okay, kita pergi kepada our next kurungan. Tambahkan dengan, okay, saya sambungkan di bawah sebab kita tak muat. Cos A minus sin A kuasa 2, saya kembangkan, saya akan dapat cos squared A tolak 2 cos A sin A plus sin squared A. Okey. So, kalau awak lihat di sini, kita cari yang mana sama. So, kalau awak lihat, saya dah nampak sekarang cos squared A dengan cos squared A dah sama. 2 cos A sin A, 2 cos A sin A pun sama. Kita boleh gabungkan sin squared A dan sin squared A. So, rapatkan antara satu sama lain. Saya akan tunjuk satu persatu supaya awak nampak dengan lebih jelas. So, saya akan buat cos squared A tambah cos squared A. Untuk elakkan kecuaian, cara saya adalah kalau saya salin balik, saya akan potong mana yang tak pakai. Mana yang saya dah rewrite balik. Dah tak pakai? Tak pakai. Okey, plus 2 cos A sin A minus 2 cos A sin A. Okey, tak pakai, sudah pakai, kita potong. Dan yang terakhir sekali saya sambung ke bawah sebab tak cukup ruang. Sin squared A plus sin squared A. Okey kelas, kita dah penghujung dah sebenarnya. Okey, so kita dah boleh potong untuk sin. Next adalah apa? Selesaikanlah kawan. Kita selesaikan cos squared A tambah cos squared A. Obviously, kita akan dapat 2 cos squared A. And then 2 cos A sin A tolak 2 cos A sin A, yang ini akan dapat kosong. They cancel out each other. Sebab satu plus, satu minus. Dan yang terakhir sekali adalah sin squared A plus sin squared A adalah 2 sin squared A. Okey, awak dah nampak dah dekat sini. Kita dah ke penghujung dah ni. So, apa yang perlu buat adalah saya factor out 2. 2 saya bawa keluar. Saya akan dapat cos squared A plus sin squared A. Okey, di sinilah apabila di mana kita akan guna balik formula identiti asas kita. So, kalau awak tengok dekat sini, kita ada 2 cos kuasa 2A tambah sin squared A. So, kita guna yang mana? Pertama, kedua, ketiga. Obviously pertama, sebab cos squared theta tambah sin squared theta sama dengan 1. So, saya jadikan yang ini adalah 1, maka saya akan dapat 2 darab 1 dan jawapan terakhir saya adalah 2. So, saya dah buktikan
My left hand side, panjang jalan kerja saya ini, saya dapat 2 bersamaan dengan saya punya right hand side. So, saya telah buktikan persamaan left hand side and right hand side adalah sama. So, ini adalah salah satu contoh untuk soalan yang melibatkan identiti asas, dan dia adalah soalan favorite SPM you guys. So, don't worry, biasakan dengan formula ya. Okay, so untuk pemahamannya lebih lanjut, kita pergi kepada second example, jom. Okey, kalau awak lihat dekat sini, soalan nak awak selesaikan persamaan trigonometri. Di bawah ini 2 tan kuasa 2x tambah 3 sek x sama dengan 0. Dan julat x awak apabila awak dapatkan nilai x itu mestilah jatuh di bawah 0 hingga 360 darjah. Okey kelas, this is the tips. The tips is apabila awak dapat je soalan yang macam ni, bila melibatkan ada kuasa 2, ada tan, ada sek. So, apa yang awak perlu tengok adalah first thing first, mestilah awak kena ingat formula identiti asas, betul? So, kita lihat tan kuasa 2x dan juga sek, dia berkait rapat antara satu sama lain tak dalam identiti asas kita? So, jom kita tengok identiti asas kita. Kalau awak lihat, formula kita yang kedua adalah 1 tambah tan kuasa 2 theta sama dengan sek kuasa 2 theta. So, dia ada tan, dia ada sek. Maksudnya, obviously, kita kena pakai our second formula. Alright. So, yang mana saya nak kena gantikan? Saya nak gantikan tan ke saya nak kena gantikan sek? Okey, kita tengok kepada dia punya kuasa. Kalau kuasa dia adalah 1, yang ini kuasa dia adalah 2, tan kuasa 2x, so kita kena gantikan tan. Sebab apa? Dalam identiti asas kita, tiada yang kuasakan dengan 1. Semuanya berkuasakan dengan 2. Okey, so kita gantikan terus. 2 tan kuasa 2x, daripada identiti saya awak boleh lihat 1 saya alih ke sana dan saya akan dapat sek kuasa 2 x tolak 1 tambah 3 sek x samakan dengan 0. Okey, student. So, bila awak dah nampak ni, apa yang awak perlu buat adalah kembangkan saja. So, kembangkan, awak akan dapat 2 sek kuasa 2x tolak 2 tambah 3 sek x samakan dengan 0. Okey, kalau awak lihat dekat sini, persamaan fungsi trigonometri kita ada sek kuasa 2x. Kita ada sek x kuasa 1 dan kita ada constant negatif 2. So, kalau awak tengok betul-betul, dia dah menyerupai sebenarnya persamaan fungsi kuadratik. Okey. Untuk memudahkan keadaan, untuk memudahkan awak faham, apa yang saya buat adalah saya jadikan sek x kita bersama y. Jadikan sek x equals to y. So, apabila awak lihat di sini, saya boleh terus masukkan dan gantikan apa-apa yang berkenaan dengan sek x kepada y. Jadi, saya dapatkan persamaan saya 2y kuasa 2 tambah 3y tolak 2 samakan dengan 0. So, di sini awak dah boleh nampak dah, kita boleh dapatkan persamaan kuadratik kita dalam bentuk pemfaktoran. So, kita akan guna kalkulator saja untuk dapatkan bentuk pemfaktoran, tapi sebab kalkulator saya jauh, so saya perlu guna secara manual. So, kita gunakan secara manual 2y kuasa 2. So, ini akan dapat negatif 2. Ini adalah 3y. So, saya akan dapat negatif 2 adalah 2 darab 1. So, darab silang 2y. Sorry, this is 4, not 2. 4. So, ini dapat y. Maka, nak dapatkan 3, saya letakkan negatif di sebelah sana. Dan saya dapat, saya punya persamaan equation, saya punya quadratic equation adalah, saya tulis di sebelah, saya dapat 2y tolak 1 y tambah 2 samakan dengan 0. Okey, kelas. Dekat sini kita dah boleh straight away kira nilai y. Maka saya boleh dapat y1 saya adalah sebenarnya
1/2. Negatif 4y, sekejap, silap, negatif 3y, so ini adalah negatif 2y, so dapat 3y, exactly. So kalau awak lihat di sini, kita dah tahu dah nilai y1 saya adalah sebenarnya 1/2 dan saya punya y kedua saya adalah negatif 2. Okey kelas, jadi daripada sini kita bukan nak dapatkan nilai y, kita nak tahu nilai x yang berada dalam sec x kita. Jadi kita gantikan balik dan kita akan dapat sec x bersamaan dengan 1/2. Okey, jadi sec kita tukarkan dalam bentuk cos, maksudnya it is the inverse of cos. Kita akan dapat cos saya adalah sebenarnya 2. Okey, sorry, cos x adalah 2. Cos x saya adalah 2. Dan apabila saya nak dapatkan nilai x, apa yang saya perlu buat adalah x saya cos bawa ke sana untuk jadikan dia shift cos 2 dan tekan dalam kalkulator. It's going to surprise you. So shift cos 2 dan awak akan dapat math error. So bila dapat math error ini, kita tulis undefined. So maksudnya tidak boleh dikenal pasti. Okey, tapi kelas jangan kecewa, bukan jawapan awak undefined je. Sebab apa? Kita ada y2, betul. Y2 kita boleh dapatkan nilai. So untuk dapatkan nilai y2, saya gantikan y2 saya dengan sec x, maka saya akan dapat sec x saya adalah negatif 2. Kita tukarkan kepada cos, kita akan dapat cos x sama dengan negatif 1/2. Okey kelas, this is a very tricky part sebab ada student akan straight away shiftkan cos pergi ke sebelah sana dan dapatkan nilai dia adalah 120. Betul, saya tak kata dia tak betul. Tapi awak kena ingat, cos negatif maksudnya kalau kita lukiskan kita punya kuadran, nilai negatif untuk cos adalah, kita belajar ini dalam video-video saya sebelumnya, nilai cos yang negatif jatuh di sukuan yang kedua dan di sukuan yang ketiga. Awak kena kenal pasti sudut rujukan dia berapa. So macam saya pernah ajar on our previous video, untuk dapatkan sudut rujukan, saya boleh abaikan nilai negatif saya untuk dapatkan sudut rujukan. Maka saya nak dapatkan sudut rujukan adalah sudut rujukan alfa adalah cos negatif 1/2. So saya akan dapat alfa saya, awak tekan dalam kalkulator, shift cos 1/2, saya akan dapat nilai dia adalah 60. So kelas jangan confuse, 60 ini adalah awak punya nilai untuk sudut, apa kita panggil? Sudut rujukan. Tapi untuk bagi jawapan, awak tak boleh bagi dalam bentuk rujukan. Awak perlu bagi dalam bentuk sudut yang sebenar. Di mana sudut sebenar kita perlu kira daripada paksi X dan kita pusing anti-clockwise sampailah ke sukuan kedua dan sukuan ketiga. So awak dah nampak di sini, apabila jatuh di sukuan kedua dan sukuan ketiga, kita boleh kenal pasti X kita. Maka nilai X kita akan ada dua. Salah satunya adalah X1 saya bersamaan dengan 60 ini. Awak buat 180 tolakkan dengan 60, awak akan dapat X1 awak adalah 120. Jawapan saya yang pertama. Okey, kelas.
Jawapan yang kedua berada di sukuan yang ketiga, dan sukuan ketiga ini adalah bila kita kena tambahkan 180 dengan sudut rujukan kita, which is 60. So X2 saya is very straightforward. X2 saya adalah 180 campurkan dengan 60, dan saya dapat X2 saya adalah 80 60 sama dengan 240 sudut dia. So awak dah boleh lihat dekat sini, saya telah kenal pasti dua jenis sudut, X1 dengan X2. Okey, so kelas, dekat sini saya boleh summary sebenarnya yang melibatkan identiti asas. Kalau melibatkan untuk dapatkan sudut X, hanya sampai sini saja sebab awak nak kena tukarkan identiti asas masing-masing. Selepas itu yang lain semua pengiraan fungsi trigonometri yang kita pernah belajar dalam video-video sebelumnya, macam mana nak dapatkan nilai X di sukuan-sukuan tertentu. Okay, so class, so this video is the last subtopic, which is the identity asas. Maksudnya minggu depan kita akan pergi kepada our last subtopic before we end our video and we go to the next new chapter. So hopefully you like my video, hopefully you understand apa yang saya ajar di depan. So please comment if, let's say, you think that I need to improve more on my teaching. So I'll see you guys on the next video. Ciao ciao, bye bye.